Kali ini sebelum ke komuniti 1 Malaysia Mukim Selinsing, saya sempat berjalan-jalan di Bandar Taiping yang bermula sebagai sebuah pekan kecil biji timah hingga menjadi ibu negeri pertama Perak. Kebetulan Bandar Taiping ini berdekatan dengan daerah Kerian iaitu mukim yang saya nak pergi ni. Tengoklah Bandar Taiping ini, unik dan penuh dengan sejarahnya sehingga dikenali sebagai bandar warisan. Kalau nak tahu, pada mulanya Taiping dikenali sebagai Kelian Pao dan telah ditukarkan kepada Taiping sempena tamatnya Perang Larut pada tahun 1874. Taiping kini bandar kedua terbesar selepas Bandar Raya Ipoh. Nampaknya saya dah lambat dah ni. Ada yang menanti saya ni. Jom kita ke sana. Assalamualaikum dan juga salam satu Malaysia. Bersua kita sekali lagi dalam rancangan Anjung Bistari. Dan untuk minggu ini, Anjung Bistari akan bersiaran di Komuniti Bistari Mukim Selinsing, Kerian, Perak, Darul Rizwan. Dan di sebelah saya ini adalah Fatin. Jadi Fatin akan menemani saya sepanjang saya di sini. Jadi Fatin, mula-mula ni kita nak pergi mana ni? Okay, mula sekali saya nak bawa abang pergi ke Kenduri Kampung Anjung Bistari. Wah, Anjung Bistari. Macam tak ada orang tu. Ni bukan Anjung Bistari abang, ni pejabat penghulu. Oh, yang Penghulu. Mana Anjung? Bistari dekat bersebelah dengan sekolah Arab. Oh, kat sana. Jadi apa antara aktiviti ada kat sana tu? Berpokong abang. Berpokong. Pokong. Kejap. Terkejut lah. Dan yang kedua, wadai keping. Wadai keping. Wadai keping tu apa? Dia sejenis masakan lah, orang Banjar punya. Oh, makanan tradisional lah. Jadi jomlah kita pergi sana. Okey, jom. Jadi makan ke pokong ke apa ke? Okey. Seronoknya sebab kali ini saya ditemani pegawai pelancong wanita iaitu Cik Adik Fatin. Kita ini yang akan membawa saya berjalan-jalan di sekitar Kampung Selinsing ini untuk melihat apa agaknya aktiviti komuniti 1 Malaysia di sini. Kalau mengikut sejarahnya, nama mukim ini diambil sempena sejenis pokok yang bernama selinsing yang banyak terdapat di kawasan ini. Mukim Selinsing terletak di daerah Kerian di dalam Parlimen Bagan Serai. Ianya terletak di tengah-tengah antara Bandar Bagan Serai, Taiping dan Kuala Kurau. Keluasan mukim ini adalah seluas 163 km persegi. Dengan wujudnya komuniti Bistari ini, masyarakat di kawasan Mukim Selinsing ini terutamanya kita dapat berbincang apa-apa masalah di dalam kawasan Mukim Selinsing ini, dan juga kita dapati dengan wujudnya komuniti Bistari juga kita lihat kerjasama di kalangan masyarakat di kawasan Selinsing ini, di Mukim Selinsing ini lebih dapat kita selaraskan supaya ianya menjadi satu komuniti yang boleh membawa kemajuan kepada masyarakat di kawasan Mukim Selinsing ini. Bertempat di Dewan Orang Ramai Simpang 4 Selinsing, program khas Anjung Bistari telah dianjurkan oleh pengerusi dan Jawatankuasa Komuniti 1 Malaysia Mukim Selinsing dengan kerjasama Balai Polis Semanggul. Mari kita bersenarobik pagi-pagi ni. Tengok, ramai penduduk kampung yang turut serta. Jurulatihnya didatangkan khas dari Polis Diraja Malaysia iaitu Sarjan Sirajuddin Gani selaku Pegawai Penyiasat Trafik Daerah Kerian. Dah penat bersenarobik di luar, apa kata kita masuk dalam dewan pula. Ada demonstrasi memasak dari Persatuan Wanita Komuniti 1 Malaysia Mukim Selinsing ini. Di luar dewan ada yang lebih menarik. Nak dengar tak? Wadai keping. Saya tak pernah dengar. Mari kita tanya makcik. Boleh saya panggil Mak Siti? Boleh ya? Ni apa? Wadai keping. Wadai keping ni saya tengok macam puteri mandi. Ya, betul puteri mandi? Mandi pun dia juga. Tapi kat sini panggil wadai keping lah. Orang Banjar lah panggil wadai keping. Ya, banyak. Kiranya ini macam makanan tradisional masyarakat Banjar lah. Ya. Tapi abang, kat sini ni wadai keping ni hanya orang Banjar yang boleh buat bang. Orang lain macam biasa tak boleh. Abang bawa Banjar tak? Ya. Abang boleh buat lah. Okey lah tu. Okey, bahan-bahan digunakan untuk buat wadai keping ni apa? Dia tepung pulut. Tepung pulut. Air kapur sikit. Oh, kita campur dengan air kapur sikit lah. Masuk garam sikit. Dia air yang rancun ni nak air suam-suam lah. Lepas tu dia, betul?
Lembut. Kelinting macam ni lah. Lepas tu direbus ke macam mana? Rebus dengan gula santan, bumbunya masuk ke dalam bandang. Dalam satu piuk tu boleh masak berapa biji ni? Wadah keping ni? Datang ni semua ni macam cima kampit ni. Oh, kampit? Campur. Oh, iya ke? Kiranya wadah keping ni sesuai kita makan waktu bila ni? Encik? Makan tengah hari. Tengah hari pun boleh? Makan dengan nasi? Macam mana pun boleh. Tapi abang kadang sedap waktu petang lagi. Sedap Yelah bang. kan, makan. petang kan? Tengok sawah makan padi siang sambil kan? makan wadah keping kan? Macam Macam kalau kenduri kahwin pun boleh jugalah. Boleh buat. Macam majlis-majlis Tapi seperti kena ni. ramai lah. Kena ramai lah. Itulah saya tengok ramai-ramai tolong-tolong ni. Kira makcik-makcik ni memang pandai lah buat wadah keping ni. Macam wadah keping ni tak ada jual lah. Kalau ada orang tempah boleh. Oh, ada jugalah orang tempat nak beli wadah keping ni. Satu lagi aktiviti yang unik dan menarik ialah berpukung. Adat ini adalah adat masyarakat Banjar yang separuh daripadanya menetap di kampung ini. Nak tahu lebih mendalam lagi apa dia berpukung ini, apa kata kita tanya Puan Raya Asad selaku ketua nasyid di sini. Ni berpukung ni apa? Sebab saya tengok ni dia macam berendoi. Ya. Tapi kat sini Ini Ni bukan? daripada apa Banjar, kaum Banjar dulu-dulu kat sini memang dia buat berpukung macam ni. Dia terutama sekali bila kita pukung orang Banjar dulu-dulu dia memukung sebab dia buat kerja pertanian kan. Jadi bila dia dibaringkan di dalam buai, bila baring anak tu akan jadi terperanjat, jadi mereka akan ni lah bila bekerja tak tergendala lah kerja dia orang kan. Jadi dia bila buat macam ni dia akan lena sampailah dia rasa lapar ke apa ke baru dia terjaga balik. Oh, iya ke? Jadi saya tengok macam ada kelainan di sini sebab saya tengok dia tak baring kan? Dia macam dia duduk. Macam mana tu? Dia duduk macam kita keadaan ni di dalam perut kan. Dalam perut kan dia duduk macam begini kan. Jadi dia orang Banjar dia rasa dia kata kalau dibuat macam tu dia akan tak terperanjat lah. Kalau bunyi apa-apa pun dia akan tak terperanjat lah. Kejut kan. Dia cari ikat pun dia ada dia ada cara dia macam mana? Dia macam tadi kita tunjuk dia kena kita dudukkan dulu. Dak mula kita baring, lepas tu kita dudukkan kaki kita gijurkan. Kalau kaki dia bengkok nanti dia akan jadi satu masalah juga dekat budak tu. Lagipun dia punya pinggang badan dia kena lurus kan. Lurus bila kita ikat dia bukan ikat di tengkok tau. Dia ikat di bahu. Dia akan di bahu nampak dia bukan di bahu tapi bila dia dah terletak macam tu dia nampak macam di tengkok kan. Jadi yang pukul ni bayi berusia berapa tu? Dia selalunya dari 3 bulan macam tu lah sampai ke setahun lah selalunya. 3 bulan sampai setahun lah. Tapi abang bukan cara-cara orang kan buat pukung ni. Ya. Orang Banjar yang boleh buat. Cari nyanyi pun kalau abang telo taklah boleh telo macam Banjar tak boleh. Ya. Kiranya kalau nyanyi lagu lain memang dia tak boleh tidur bayi tu. Boleh tu boleh lah tapi itu tradisi orang Banjar kan. Jadi lagu-lagu semua lagu Banjar ke atau lagu lagu lain? Banjar? Dia memang lagu Banjar lah. Macam lagu-lagu tu macam mana Cik A dapat? Saya dapat ni dulu daripada orang tua-tua dulu lah kan. Orang tua dulu dia orang memang dah buat macam ni. Jadi kita dapatkan lagi depa lah. Kita nak hidupkan balik lah suasana ni. Yalah. Okay, jadi Cik A boleh lah tunjuk kat saya macam mana cara berpukung ni. Okey, sekali lagi. Terima kasih. Bagaimana penerimaan masyarakat setempat mengenai kujuran komuniti Bestari dekat sini? Alhamdulillah, setakat hari ini sejak saya menerajui komuniti Bestari Mukim Selinsing, penerimaan masyarakat begitu mengalahkan. Jadi setiap aktiviti yang kita jalankan, umpamanya pada hari ini kita jelas nampak sambutan begitu memerangsang lah. Masyarakat begitu teruja dengan wujudnya komuniti Bestari dapat menyatu padukan kaum. Tak kira apa dia punya fahaman, tak kira bangsa, jadi semua terlibat.
Lepas dah bersenarobik dan makan wadai keping di program Anjong Bistari tadi, Fatin nak bawa saya pula ke pusat perusahaan coklat, air saffron dan kordian pula. Perniagaan yang diterajui oleh Encik Jamaluddin Haji Yahya ini bermula pada penghujung tahun 2005 yang lalu sehingga kini. Ianya di bawah sokongan dan khidmat nasihat Fama di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Air saffron yang kita gabungkan dengan air 30 juzuk Al-Quran. Yang mana kegunaannya dipelbagaikan. Baik sama ada golongan daripada kecil baru lahir pun boleh guna sampai ke dewasa. Jadi ini air saffron ni dia ambil daripada stigma bunga saffron. Ya. Dapat dari mana? Biasanya bunga saffron ni kita import daripada, yang saya ambil daripada Spain. Daripada? Spain. Oh, Spain. Spanyol lah. Memang mahal lah kadar bunga dia. Jadi selain daripada ni ada coklat di sini. Ini pula adalah coklat, salah satu lagi produk Floral Syarikat Ashifa, yang mana coklat ni saya kombinasikan dua bahan, iaitu spirulina dan juga di dalam coklat tu ada kismis doa pula. Doa pula lah. Jadi apa khasiat coklat ni? Coklat ni pada dasarnya, pada coklat spirulina adalah untuk kebaikan fizikal, manakala kismis doa adalah untuk kebaikan rohani, yang mana sinonim dengan kita orang Islam. Jadi saya tengok produk kat sini banyak kan. Jadi macam kepada orang luar kan nak beli produk ni, datang sini ataupun Encik Jamaluddin ada hantar kat mana? Sedang gini, saya sistem marketing saya pasarkan melalui ejen-ejen yang ada di seluruh Malaysia ada ejen. Jadi dekat Kuala Lumpur tu mesti dah ramai dah ejen. InsyaAllah setakat ni di Kuala Lumpur saya ada 4, di Johor ada 3, Kuala ada 2, Kuantan, dan di Selangor ada 2. Mempunyai 6 orang pekerja untuk memproses coklat dan air saffron. Apa yang menariknya, coklat ini adalah campuran spirulina dan kismis doa dan kombinasi khasiat fizikal dan rohani, di mana ianya mempunyai kelebihan dalam menyembuhkan penyakit dalaman dan kerohanian. Perusahaan ini dijalankan bersama isteri tercinta, Puan Nur Fatin Jannah. Semua proses membancuh air saffron yang berasal dari stigma bunga saffron ini dilakukan di sini, dan menurut Encik Jamaluddin, banyak kelebihan yang boleh diperolehi daripada meminum air ini dan telah ramai testimoni mencuba produk beliau di seluruh Malaysia. Okey, sekarang ni saya berada di JT Kuala Gula Sentuari Resort dan saya akan menuju ke Pulau Kelompang. Kiranya kalau orang-orang sini panggil pulau apa? Tengkorak. Tengkorak? Pulau Tengkorak. Kalau anda nak tahu ada tengkorak ke apa, sama-sama kita nantikan. Perjalanan kali ini lebih mencabar sebab Fatin bawa saya ke Pulau Tengkorak. Rasa macam seram je namanya kan? Nama sebenar pulau ini ialah Pulau Kelumpan. Pulau Tengkorak hanyalah nama panggilan para penduduk kampung sahaja. Sebabnya, pulau ini merupakan tapak arkeologi negara di mana penyelidikan telah dijalankan di sini sekitar tahun 1928. Akhirnya kita dah pun sampai dekat Pulau Kelompang ni, ataupun orang sini panggil pulau apa? Tengkorak. Pulau Tengkorak. Ya. Kenapa orang sini panggil Pulau Tengkorak tu? Ya, dulu pasal ada cerita, saya pun dengar cerita daripada lapisan lama lah. Di sini dia campur. Jadi India, apa dah? Cina, Portugis apa semua kalau campur sekali lah. Jadi dalam peperangan tu
Jadi depa sampai ke tempat sini dia buat barang apa. Dari situlah panggil dari Sungai Tekorak lah. Ada penemuan dekat sini bang, 11 rangka telah ditemui kat sini pada tahun 1932. Dan yang terakhir pada 2008 5 rangka lagi ditemui di sini. Kiranya dah 16 rangka lah dijumpai di sini. Ya. Selain pada rangka mungkin kita ada jumpa apa-apa ke? Jadi manik kaca, 3,000 jenis manik kaca di sekitar ni kita ada jumpa. Jadi saya tengok kat sini ada 2 lubang. Lubang apa ni sebenarnya? Ya, di lubang ni kira depa buat kajian cari macam-macam manik-manik, macam-macam lah. Jadi dia orang korek sini, dia orang cari ni lah barang lama kan. Ya, barang-barang lama ya. Jadi mungkin kat sini ada peninggalan sejarah, mungkin ada kubu-kubu ke atau ada. Di sini ada dalam 2 pulau, 3 pulau, tapi di sini ada 7 pulau, dan yang kubur tu dalam 2 pulau lagi. Sini satu, lagi depan satu. Kiranya dia berada di tempat yang sama lah sebenarnya. Ya, tempat yang sama. Dalam 3 tahun yang lepas lah. Kira 2 hari saya kena. Dan mula saya dengar dalam pukul 8 tu saya dengar mengaji. Kedua tu azan. Lepas tu kemudian ada saya dengar cerita pula ada kawan menahan kuih, tangkap ketam. Ya, lepas tu dah jumpa masjid. Oh, jumpa masjid? Ya, jumpa masjid. Tapi situ mungkin dalam 4 pulau. Yang jumpa masjid tadi. Ya, bulan keempat ya. Dia punya gambaran je lah. Dia wujud lepas tu dia akan hilang. Hilang. Jadi tak semua orang boleh tengok lah. Ya, tak semua. Kami ni dalam perjalanan nak ke perusahaan Labu Sayong di Kampung Sempang 4, Mukim Selinsing. Menurut Fatin, dah 10 tahun perusahaan ini beroperasi dan yang paling membanggakan, mereka ini acap kali turut serta dalam pelbagai pameran besar seperti MIHAS dan SDSI. Puan Umi binti Isa mengusahakan Labu Sayong ini bersama suaminya Encik Said Kamal Bahrin. Wah, kedua-duanya amat kreatif dan berkemahiran. Rasa-rasanya saya nak mencuba, tapi tak tahulah tangan saya ni berseni ke tidak kan. Okey, yang ni kita baru keluar dari acuan. Dia macam ni. Lepas tu baru kita finishing potong ni, baru kita dapat macam ni. Yang macam ni dah separuh keras, baru kita buat design. Ini kita carving lah. Carving. Dalam masa sehari berapa pasu yang boleh dihasilkan? Kalau macam saiz kecil-kecil tu dalam 100 biji boleh. Macam yang ini lebih kurang dalam 20 biji satu hari. Macam ni kalau siap berapa ringgit tak? Macam ni, ini lampu, dia lebih kurang dalam RM70. RM70 lah. Semasa kedatangan kami, ada 2 orang pelajar praktikal dari Institut Kraf Negara yang menimba ilmu pembuatan kraf Labu Sayong ini dari Puan Umi. Dengan bermodalkan RM25,000, Puan Umi dan suami kini mampu tersenyum lebar kerana hasil tangan mereka berjaya dipamer dan dipromosikan oleh Perbadanan Kraf Tangan Malaysia. Labu-labu sayong ini mempunyai kelainan dari segi coraknya yang dicipta sendiri atas kreativiti Puan Umi dan suami. Produk terbaru hasil keluaran mereka adalah lampu tidur yang mendapat tempat di hati pembeli. Saudara, kalau orang dulu-dulu pasu seram ini dia tak bunga. Tengok sekarang ni. Jatuh pula. Pasu seram ini dah boleh dibuat hiasan. Lepas tu dah boleh buat lampu. Akan datang apa pula Kak? Nanti akan datang ada idea baru. Akan call Fazli lah. Call saya? Okey. Cantik Kak. Itu yang saya nak Kak. Okey. Saya juga berpeluang ke perusahaan dapur arang yang terletak di Kampung Jalan Gula. Perusahaan ini dah beroperasi sejak tahun 1940-an lagi. Memandangkan di Mukim Selinsing ini banyak pokok bakau, maka perusahaan dapur arang ini kekal sehingga kini. Bila berjalan masuk ke dalam tempat pembakaran dapur arang ini yang diperbuat daripada tanah liat, ianya kelihatan seperti iglu-iglu di Kutub Utara. Menurut maklumat yang saya terima, arang di sini berkualiti dan mendapat permintaan yang tinggi. Terima kasih. Macam mana ambil bau tu? Ambil bau macam ni. Tarik ke hidung lah. Tarik atak dah. Oh, tarik macam tu tarik ke hidung dah, bau dah. Oh, bau macam mana tu? Boleh bau? Boleh bau macam tu lah. Dia bau pedih hidung kita. Oh, sampai pedih Ikan okey lah macam ni. Berapa jam ni masa nak masak ni arang ni? Allah,
Allah. Allah. Berapa lama? Dia kalau start pada bakar sampai boleh keluar 1 bulan. Oh, 1 bulan? 1 bulan 1 biji dapat. Bukan kena 1 minggu. Tak kena kita masuk, tak kena bubuh api. Sekurang-kurang sebulan lah, tidak sampai 35 hari pun dah. Ya ke? Kira sebulan tu berapa banyak arang yang dihasilkan tu? Kurang 10 tan lebih lah. 10 tan? 10 tan setengah. Ya saudara, ini namanya ialah tangkoi ikan. Ia digunakan untuk memeriksa berat ikan siakap dan ia diperiksa seminggu sekali. Jadi nak tahu macam mana cara ia digunakan? Mari tengok ni. Mula-mula kita letak Saya dibawa untuk melihat penternakan ikan siakap yang diusahakan oleh Encik Ishak Bidin dan isterinya Puan Hasnah Hassan. Menurut mereka, benih-benih ikan siakap ini diperolehi dari Siam. Selepas 6 bulan, ikan ini boleh dijual sejurus selepas benih ikan dilepaskan ke dalam kolam. Rutin makanan ikan siakap ini ialah 2 kali sehari dan antara makanan utama ikan siakap ini ialah ikan baja dan dedak ikan untuk makanannya. Luasan kolam ikan ini kira-kira 3 ekar dan telah 3 tahun diusahakan. Keluasan kolam ikan ini kira-kira 3 ekar dan telah 3 tahun diusahakan. Pasaran bagi ikan siakap dilihat amat menggalakkan sehinggakan ada pemborong yang sanggup membeli dengan harga lebih dari RM10 sekilo. Okey abang, kita sampai ke JT Klik-Klik Kampung Diu. Klik-klik